Okay, so in plane balancing, so balancing will be always in rotating machine, rotating part. So if you have rotating part, kalau ada something yang tak balance, so mana dia akan create imbalance lah, imbalance. So kalau ini dia rotate, speed dia adalah omega, macam tu kan? Okay, so let's say kita ada something dekat sini which is imbalance. So what happen? Dia akan create centrifugal force. Nah, ada mass dekat situ, dia akan create centrifugal force lah. So centrifugal force ni apa? Centrifugal force ni apa value dia? M1. Ni center of rotation dia dekat sini tekan tengah. Center of rotation dekat tengah. So kalau jarak dia dari situ adalah R1. So makna M omega square R. Okay. Ini acceleration ni kan. Man kadar rotational kita omega square R. Okay, so kalau ini single plane, makna kita nak balance dekat around the rotor ni aja. Kalau kita ada satu lagi imbalance kat sini, so kita ada F2. So kalau jarak dia dari situ ke situ F2 ke center of rotation R2, so makna F2 apa? F2 omega square R2 kan? Ini R1. Okay, so macam mana nak balancekan dia? Macam mana nak balancekan dia? So kita pakai vektor. So kalau resultant daripada dua benda ni adalah ni, macam tu kan? Resultant dari dua benda tu adalah ni. So mana untuk balancekan dia, kita perlu force pergi dekat situ kan? Kita perlu ada force yang pergi ke sana. Okay? So untuk seimbangkan dia. So basically untuk create supaya ada force yang pergi dekat sana tu, kita ada somewhere mass yang kita letak dekat situ. So kita kena pakai polygon untuk cari macam mana berapa angle yang kita perlu untuk letak. Itu phase balancing So simple aja kalau dia satu rotor. Tapi kalau dia ada dua rotor, kalau dia ada dua rotor, ini macam ni shaft dia. So kita ada satu rotor dekat sini. Tentu kan? Lepas tu kita ada satu rotor kat sini. Macam tu.
Katakanlah nih kita punya bearing housing ya. Kat sini. Kat sini juga ada bearing housing. Oke. So, kalau kita ada imbalance kat sini, ya, kita ada imbalance dekat situ. So, ini akan create centrifugal force kan? F. Ya. So, dekat area blades ni dia akan create imbalance, tapi tengok, so dia ada jarak dari sini ke sini ya. Let's say L1. Okay. So remember, kalau force kemudian ada jarak, dia akan create apa? Dia akan create moment kan? So ke arah mana moment tuh? Moment tuh ke arah sini kan? Semacam benda ni nak terangkat lah. Dia pusing arah sana. Okay, so kalau kita ada balance satu lagi kat sini, ada centrifugal force kat situ. So moment dia pada point O ni, berapa moment dia? Apa moment dia? So jarak dari sini ke sini adalah let's say L2. So moment dia adalah kalau ni ke bawah, so kalau ni ke atas dia nak pusing sana kan, ke atas. Kalau dia ke bawah, so dia nak pusing ke bawah. So ini berlawanan arah. Kan moment pada point O ni, pada point O ni, so dia dah tak seimbang. So kita perlu selaraskan momen dia, perlu seimbangkan momen dia. Lepas seimbangkan momen, baru seimbangkan force dekat masing-masing blade ni lah. Counter the force untuk setiap blade. Tapi untuk seimbangkan ni kita perlu letak mesh nanti. Letak mesh, nanti position mesh tu ada dekat shaft ni. Untuk seimbangkan momen. Okey. Nanti dan kita kena pakai polygon. So momen, apa formula dia momen? Momen formula dia F multiply dengan L kan? So setiap F tadi apa? Kalau dia M1 omega square R1 multiply dengan L. Betul kan? So multiplane balancing dengan in-plane balancing. Kalau in-plane balancing kita just pakai force polygon aja. Tapi kalau multiplane kita pernah pakai moment polygon dan force polygon. Oke. Alright, so kita tengok yang soalan yang ini. Ini saya pindahkan dulu. Okay. So this have been set up at roto with a distance 1.5. So ni ada this. Ni kalau kita lukis 3D dia. This. Okay. Contoh ya.
Lepas tu, each disk has mass 50 kg. So, masing-masing disk 50 kg mass dia. So, yang ni 50 kg. Ini juga 50 kg. Doktor. Yep. Oh, Doktor hilang. ada share screen ke? Hilang dia punya skrin ni. Tak ada. Bila dia hilang? Baru je. Tak lama. Okay. So, apa-apa kena notify saya. Saya tengok bawah iPad ni je. Tengok dekat skrin depan. Sekejap, dia sangkut. Dia hilang lagi, doktor. Ya. Sekejap, saya terpaksa keluar dulu ni. Okey, ni dah nampak? Ada? Okey, alright. Okey, so ni disk dia lah. Kalau kita tengok secara 3 dimension. Let's say rotation dia adalah omega. So, masing-masing disk 50 kg. The distance of center of disk A. So, mana center of mass dari disk A? Mana? Doktor, dia hilang lagi. Putus lagi. Yep. Okay. So, center of mass dari disk A 4 mm at angle 0. Okay, so let's say angle 0 tu adalah sini. So, ni 0 degree. 4 mm dari center. So, makna dia center of mass yang untuk A tu dekat sini. Okay. 4 mm. Lepas tu, the distance of the center of disk B from rotor axis 6 mm, angle 270 degree. So, yang ni yang B. So, 0 dekat sini, 90, 180, 270 kan, sini. So, makna dia punya center of mass tu dekat
sini 6 mm lah. Jarak dia 6 mm kan. Oke, apa lagi? .5 kg mesh at radius 400 mm at angle 90 was removed from this A. Okay, so dekat this A ni dia remove 0.5 kg. Angle dia 90 So somewhere dekat situ lah this A kita assume 400 mm. Maknanya dekat-dekat ke tepi dia lah mungkin kan. 4 mm is very small 4 mm maybe yang ini very close to the center, dekat shaft tu lah. Okay. And then apa lagi? 1 kg. Dia remove 1 kg dari this B, jarak 500-180. So somewhere here. Ini dia remove berapa nih? Ini dia remove 1 kg Yang ini dia remove 0.5 kg. Okay. So kita nak letak mesh untuk seimbangkan dia tu dekat sini. Pada position L dan R. Jarak dia dari sini ke sini 0.5 meter. Yang ini 0.5 meter. Yang ini juga 0.5 meter. So berapa kita letak dekat L, berapa kita letak dekat R. Alright. So karena dia multiplace balancing karena dia sekarang multiplane, makna kita nak tengok moment kan. Moment contribute pada L, moment contribute pada R dan kena seimbangkan. So sekarang kita ambil reference ya. Kita ambil reference, let's say kita ambil reference pada L. Kita ambil reference pada L. So ni saya pindahkan je lah. Okay. Kita ambil terus table yang ni supaya kita boleh nampak sini. Oh. Okay. So yang ini plane A So yang ini adalah plane A. Itu plane A, yang ini adalah plane B. Kan? So kita start dulu dari plane A. Plane A apa aja information yang kita punya? 50 kg itu disk dari disk A kan? So center of mass dari disk A. Ini A, ini B. Center of mass dari disk A 50. Jarak dia dari center berapa? 4 mm kan? 4 mm. So M kali R 200 kg mm. So sekarang nih L kita ambil sebagai ini L sebagai reference sekarang nih
L as reference. So jarak dia ke L dia atau jarak dia ke L ini berapa? 0.5 0.5. So sekarang ini agreement dia kalau dia dari A ke kanan 0.5 0.5 minus 0.5. Oke, so kita punya momen karena ini momen dia akan menentukan kemana dia pusing, gitu kan, searah jarum jam atau counterclockwise atau clockwise. And then MR kali R adalah 100, 200 multiply dengan minus 0.5 minus 100 ya. Angle dia adalah 0. Oke, yang A minus tadi yang ada mesh yang berkurang tuh 0.5 ya. So 0.5 jarak dia dari center of rotation 400 ya. So MA dia minus 200. So L dia 0.5. Yang ini multiply dengan 100 ya. Minus 200 multiply 0.5 sama dengan 100 lah, minus dengan minus 100 positif ya. Angle 90. So angle ini biarkan aja. So ini information yang kita punya kan. So sekarang kita pergi pada B. B center of mass 50, jarak dari center dia 6 mm, multiply jadi 300. L dia sekarang bukan minus lagi, positif ya. So makna agreement dia kalau kita pergi dari kiri ke kanan itu minus, dari kanan ke kiri itu plus kan. So B ke L nih jarak dia 1 kan. So that's why kita ada 1 nih. And then multiply MR kali R 300. Angle dia 270. So biarkan nih information. Dia ada mass yang tolak minus 1 kg. Jarak dia 600 dari center. M kali R dia minus 600. So dapat kita minus 600 ya. Ini dia 180. Lepas tu kita nak letak berapa nak kita letak mesh pada L, berapa kita nak letak mesh pada R kan. Okey. So mesh pada L R dia 500, R 500 ini dari mana? Oke, so ini kita tentukan kan berapa? Determine the mesh needed at radius 500. So makna kalau kita nak letak something dekat sini, nanti dia somewhere macam tu lah, ada mesh macam tu kan. So jarak dari center ke mesh ni dia kena 500 mm. So dah ditentukan dari soalan, dah ditentukan 500 mm. Oke. So 500 ml 500 ml. Karena L sebagai reference, makna dia tak ada momen dekat L tu, tak ada momen contribution dari dia kan. So 0 dengan 0. Untuk R 500 kali MR 0.5 jarak dia dari R ke L jarak dari R ke L adalah 0.5. So 0.5 kita dapat 250 MR. Oke, so udah dapat information ni semua, baru kita buat dia punya momen poligon momen poligon. So ini saya shift ke bawah lah. Saya shift bawah sikit supaya nampak. Oke, so kita buat momen poligon dia. Let's say kita ambil yang
Posisi reference position dekat sini, start dari situ kan. Start dari sini. Momen poligon Momen poligon. So mana nih memang awak nanti kena pakai kertas yang itulah yang ada dia punya skill. So kita start dari plane A minus 100 MRL ya, MRL ya minus 100 kg milimeter meter. Dia punya angle 0 So kalau 100 saja, kalau angle 0, mana angle 0 ini dekat sini kan, angle 0 angle 0 nih. So kalau dia 100, makna dia kita kena skill 100 ke atas lah. Tapi kalau dia minus 100, makna dia pergi ke bawah. Ya, karena dia minus 100, dia pergi ke bawah. So ini 0 degree ke sana, minus 100 dia pergi ke bawah sini. Pakai warna lain dia. Kalau kan mana 101, 2, 3, 4, 5. Saya kira 5 lah. Minus 100 ya. Oke, so ini 100. Untuk E ya. Untuk E action 190. So ini angle 0 sini 90 ke situ kan. 90 sana. So pergi berapa? 100 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya jam tu. Oke, ini so ini 100. Action. Lepas tu apa lagi? Yang B ya. Yang B 300 angle 270. So angle 0 90 180 270. So dia macam dari sini dia pergi dia pusing balik sana kan. 270. Berapa dia punya nih? 300 ya. 300. So, mana dia mengarah sana 300 ya. Yang ini salah kira tadi. 5 itu 100 kan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ke sana. So, saya draw dia ke bawah. Macam tu. Dia sepatutnya berimpit dengan atas ni ya. So, ini 300. B ya. Lepas apa lagi? Minus 600. 180 ya. So, dari sini 0, 90, 180. So, kalau dia positif, dia pergi ke bawah. Ya, kalau 600 positif, makna dia ke bawah macam tu. Tapi karena dia minus 600, makna dia pergi ke atas. Pergi ke atas berapa? 600 ya, makna 2 kali panjang tu. Ada tak cukup pula. Tak cukup. So, tak dapat. Kita assume dulu. So, ini 600 px. Oke. So, L sama dengan untuk L sama dengan 0, untuk R 250 mR, which is dari sini sini ya, ke titik permulaan tadi.
Okey. So tu ini dia punya. So nanti awak kena kira panjang dia tu. So kalau scale ni betul semua, awak kira nanti panjang dia berapa. So ini adalah 250 mr untuk R tu. Angle dia kena pakai protector. Angle dia memang kena pakai protector. So angle dia kita kira dari mana? Dari sini sampai sini. So kalau dari jawaban tu dapat 158 degree. Okey. So kita dapat 250 mr mesh dari R sama dengan berapa nih panjang nih? Panjang nih berapa? Panjang nih nanti masih kita kira tu berapa? Pakai ruler. Pakai ruler berapa panjang dia? Dapatlah panjang dia 540 kan? 540. So dapatlah MR tu 2.16 kilogram. At angle 158. So kalau kita letak dekat sini ni, maknanya kita kena letak mesh. Saya delete dulu. Kita kena letak mesh somewhere macam tu lah. Zero kat zero atas ni kan. 158 makna ke sebelah sana lah. Sebelah sana letak mesh. Letak mesh dengan panjang dia dari center tu adalah 500 mm. Berat dia 2.16 kg, 2.16 kg. Angle at angle 158 degree. Okey, so moment tu dah seimbang. So, yang kedua kita kena seimbangkan force. Setelah moment kita kena seimbangkan force. Nah, ini biar sini lah. Seimbangkan force mana? Saya copy balik. Saya paste kat sini. Okey. So force itu adalah apa? Force adalah M R omega square kan? Dah tak ada kali L. So MR omega square ni kan constant. So kita tak payah multiply dengan ni, jadi nanti number dia terlalu besar. So nanti kita bagi juga. Kita bagi dia dah tak ini lagi. Dia cancel out. So kita pakai MR aja. So A kita punya 200. So kita start dari mana? Start somewhere kat situ. Okay. So kita punya A 0 degree kan? 0 degree 200 kan? So ini kita punya 200 untuk A. Lepas tu 90. 0, 90. Kita punya 200 juga. Kalau positif dia ke kanan, karena dia negatif, mana ke kiri lah. So 200 kiri. B. Lepas tu kita punya 300, angle 270. So 0, 90, 180, 270. Berapa? 300. Makna pergi ke kiri lah 300. Berapa dia punya ni? Ini apa ni B. Lepas tu B action.
minus 600. Angle 180. 90, 180. Minus 600. Kalau positif dia ke bawah, kalau negatif maknanya dia ke atas. So, shoot lagi ke atas. Tak muat. Oke, shoot ke atas berapa? 600 ya. Oke. So, 500 ml. 500 ml. ml kita tak tahu kan? ml kita tak tahu. Kita pergi ke MR dulu. MR tadi kita tahu R dia berapa kan? R dia berapa tadi? MR kita dapat 2.1,6 kan? So 500 MR sama dengan 500 multiply dengan 2.16 kg. So kita dapat 1080. Angle berapa? Angle dia 158 kan? So pergi kat sini. Nah, ini pernah pakai protector juga 158. So kena tarik garis somewhere, tak tahu dia kemana pergi. Nah, kalau dari jawaban dia ke situ lah. Nah, mana panjang ni awak kena pakai ruler nanti betul-betul 1080 lah scale dia. So 1080. Okay. So dah dapat ni, makna untuk seimbangkan dia, untuk tutup dia, untuk tutup poligon, makna kena pergi ke sana, which is ni adalah 500 ml. So panjang dia ni berapa ni? So, panjang dia dapat nanti dapat 220 220. So dapatlah ml 0.44 kg. Okey. Angle dia berapa? Pasal kita nak letak nanti dekat sana, kita perlu tahu angle kan. So kalau ni 0, ni 90, makna ni ke sini berapa? Jawapan tu dapat 25 degree. Okay. So 0.4 kg 0.4 kg at angle 25 degree dekat R. So kalau kita balik kat sini, ini somewhere dekat mana kita nak letak? Nah, kat situ. 0.4 kg. Yang ini tadi 2.16 kg. Jarak dia dari radius adalah 500 mm. Angle dia 25 degree. So kena at the end nanti this is yang kita kena letak ya, dengan angle yang betul, dengan jarak yang betul daripada disk, and dengan mass yang betul ya. So dia akan balancekan force dan juga moment. Okay. So ni jawapan dia MR. Nah, betul lah tu jawapan itu. Okay. Ada soalan? Doktor, kalau gunakan analytical punya approach? Kalau gunakan analytic. Analitik, saya tak suggest lah guna analitik. Pakai ini je. Pakai yang ini.
Alright. Nanti dekat exam sediakan kertas itu terus Okey, baik. Analitik nanti udah masuk to matematik nanti udah jadi pening kepala agak sedikit. Cuma yang pakai poligon ini kena latihan juga lah, kena banyak buat latihan. Pasal angle-angle ini boleh salah juga nanti kita. Angle dah betul, padahal kat situ minus, kita buat positif kan. So dia dah pergi kanan, sepatutnya dia pergi kiri. So itu jangan silap kat situ lah. Silap satu langkah aja kat situ dah lain jawaban nanti. Ya, tentang dia punya axis tu, kan? Kalau kita Hmm. letakkan sendiri, 90 degree tu saya buat kosong. Saya start Boleh, kosong boleh. pada 90 degree je. Boleh. Boleh. Okey, baik. So reference tu kena konsisten Kalau awak start 0 degree tu dekat 90 boleh. Tapi kena konsisten throughout the proses tu kena konsisten. Sama nanti result sama juga. Yang tentang A Dia prime macam tu, kenapa yang mana? A prime? A prime action Kenapa dia punya mass tu negatif? Oh dia buang. Mesh Dia ada dekat disk tu dia buang. Dalam praktis nanti itu boleh tambah mesh. Satu lagi boleh kurangkan mesh. Nanti dekat praktis macam tu. Tapi dalam real tu so dalam real tu nanti jarang lah orang buang mesh tu kan. Kalau misalnya let's say you ada blade, biasanya orang tambah mesh instead of mesh. Ada juga yang kita boleh buat calculation tu kita buang mesh, tapi nak buang mesh tu salah terbuang mesh nanti dah rusak nak tambah balik dah susah. Ada juga dalam praktis ada juga, tapi kalau dia mesh dia besar boleh mungkin buang mesh sikit tapi dalam praktis biasanya dia tambah screw atau bolts atau nut saja dia tambah sikit. Okay, so ini just untuk calculation untuk ini, tapi dalam praktis nanti awak pakai mesin lah untuk kira ni semua ni, macam orang balancing tayar kereta kan. Tayar kereta balancing pakai mesin aja. Kat mana mesin tu dia akan baca. Cuman graduate dari universiti ni kena tahu sikit lah cari dia macam mana, nak kira tu macam mana. Right. Okay, masih ada. Soalan nombor 2. Soalan nomor 2 ni single balancing sama juga, multiple balancing juga. Soalan nomor 2 Coba kita tengok soalan nomor 2. Sekejap, saya copy dulu. Okay. Soalan nomor 2. Diagram 2 shows a shaft with 2 discs. Ada sama ni macam tadi support by 2 bearing at X and Y. Okay. Disk A tu ada mass 20 kg, disk B mass 10 kg. Distance center of disk A from shaft axis is 2 meter, angle 0. From disk B 3 mm, angle 270. 0.2 kg mass at radius 200, angle 190 was removed from A. And again, one based on B. Determine the dynamic force that acts on bearing X and Y if the shaft rotates with the speed 300 rpm. So ini bukan pasal balancing, dia nak tahu dynamic force dekat bearing X dan Y. Dynamic force dekat situ. Okay.
So momen tu kita boleh kira kan dekat situ berapa. Alright, so kita lihat, kita tengok lagi dia punya okay, so sama juga buat macam tadi. Yang A, dia ada mass dia 20 kg, center of mass 2, MR dia 40, ke kanan minus 1 kan, 0.1. So ini reference dia apa? X dulu sebagai reference ya. X as reference. Okay, so sama, step dia sama ikut terus, sama macam tadi. So dah dapat information ni dengan table ni. Yang sekarang kita tak ada letak apa-apa mass ya, dekat X, dekat Y itu kita tak letak apa-apa mass. Cuma dekat situ nanti ada MR, ada force ya, force dikarenakan karena dia ada contribution dari moment daripada ini kan, daripada A atau B ya. Okay. Alright. So kita buat dia punya moment polygon. Sama dengan centrifugal force. Dynamic force tu. Dia sama dengan centrifugal force kan? Betul. Yang acting, yang seakan-akan acting, yang acting dekat dia, karena ada imbalance dekat A dan B. So makna nanti ada contribution dekat situ lah. Contribution moment sebenarnya, moment pada X pada B, cuma dekat moment tu kan kita boleh convert dia jadi dynamic mass. So maknanya dia centrifugal force ke bukan? Dia centrifugal force ke bukan? Centrifugal force lah. Karena dia pusing kan. Dia sepanjang along the radius of the itulah dekat X. Okay. So sama macam tadi kita buat dia punya ni, kita start dari sini. So berapa kita dapat MRL minus 4 minus 4 ke bawah. So minus 4 ke bawah. Lepas tu 90 kan. 0, 90. Kita dapat 4. Yang B. Eh, 90 patutnya ke kanan ni. Yang A berapa dia dapat? Angle 270. Yang B, yang A. Maksudnya A 180. Okey, so ni jawapan ni 180 lah kan. Ni 180 ni.
Oke, so 180 ke bawah, tambah lagi 4 kan. Oke, scale-nya ini kena betul ya. So ni A 4, ni A accent 4. Lepas tu 270. 270 sini ya. 6. So, pergi sana 6. Ini B. Lepas tu 180. Doktor nak tanya, Mm-mm. kan yang untuk B tu kan 6 tu positif kan? Apa ke kiri? Mm. Karena dia angle dia 270. So kat sini kan, nih tengok. Nih, kat sini dia pusing sini. Ya, 270 kan? Kalau dia positif, mana dia ke kiri lah. Nah, dia pergi ke arah sana, ke arah 270. Kalau dia negatif, mana pusing balik ke sana. So pertama awak kena tengok angle dulu. Angle positif, ikut angle tu ke mana dia pergi. Nah, kalau 270 positif, mana dia ke kiri sana. Kalau dia kiranya negatif, nak baru awak pusing balik. tengok kiri kanan tu tengok dekat angle, bukan dekat yang MRL ni. Tengok dekat angle dia. Oh, alright. So sekarang kita tengok 200, tengok 180. B kan. B action 180 kan. B action 180 makna kat sini 0, 90, 180 kan. Betul eh? Betul 180 Yang B berapa? 90. Ini 90 nih. Jawaban orang 90. Pergi 90. Oke. So, yang ini 90 sini ya. Kalau dia 6, makna dia pergi ke kanan. Sekarang kita dapat berapa? Minus 6 kan? Nah, minus 6 makna dia pergi ke kiri ya. Kiri. Nah, dia pergi kiri. Oke, so ini B. 6 juga. So, scale itu kena bawa betul. Oke, so X, Rx 0, Ry 0.1 Ry. So, pergi ke sana. Untuk tutup dia ya. Oke, so angle dia kat sini. Dapat theta Y itu 56 ya. Kat jawaban tu 56. So, panjang ni kira pakai ruler. Berapa dapat panjang? 0.1 Ry sama dengan dapat panjang tu berapa? 14.5. So, dapatlah Ry ya. Ry sama dengan 145. Angle 90, 145. Ry 145. Dia adalah Ry itu M multiply dengan R kan? Ini kilogram milimeter. Ry itu kan dia M multiply dengan R. Oke. So, F pada Y adalah M multiply dengan R multiply dengan omega square. Oke. So, MR ini tadi kan RY yang kita dapat tadi. Multiply pakai R square. So, 145 multiply dengan omega berapa? 300 RPM. Berapa RPM tadi? 300 RPM ya.
So 2 pi 300 bagi 60. 10 pi. So dapatlah Fy itu berapa? Berapa Fy? 143 Betul. Oh, dia ini milimeter. Sorry, ini milimeter kan? Ini milimeter kan? So kalau kita nak cari betul-betul Newton, dapat Newton ni kena betul dia punya ni lah. Dia punya 145 kilogram kali milimeter kan? So 1 milimeter berapa meter? 100 Mili itu 1000. 0.145 0.145 meter. Tak. Okey, ini kan dia kilogram multiply dengan milimeter kan? So kita nak jadikan dia meter. So satu milimeter tu seberapa meter? Kita nak jadikan meter, kilogram meter. bagikan dengan 1000. Bagi dengan 1000 lah. So ni jadi meter. 0.145. Tapi ini bagi dengan 1000. Baru multiply dengan 10 pi square. So dapatlah nanti 143 Newton lah. Okay. So tengok force polygon pula. Force polygon MR kan? Kita nak tengok MR kan? So kita buat kat sini ya. So start dari situ. Kita fokus pada ni kan? MR. So angle tadi kena betulkan. Yang ini 180. Yang ini 90. Okay. So 40. Ya. Nak tanya, yang table ni kita yang buat ke memang ada? Table yang table doktor ambil ni kan? Table ni yang kita masukkan sendiri ke? Atau table tu ada? Macam memang dah sedia ada? Table tu kena buat. Awak kena buat Table ni nanti. kena buat? Oh, alright, faham. So tak buat table pun tak apa. Tapi ni table ni memudahkan kita untuk tengok kan. So, nanti kalau awak nanti masa test atau exam nanti tak buat table pun tak apa. Tapi kan dengan table ni senang awak nak tengok kan. Okay, A berapa dia punya MR, value dia tu semua dah boleh tengok. So ni kena buat sendiri nanti table ni. Faham. Okay. Right. So 40 angle 0. So kat atas shoot ke atas 40. Ni A 40 kan. Lepas tu 180 minus 40. So ni 0, 180 ke bawah. So kalau dia positif maknanya dia balik lagi ke bawah kan. So, karena dia negatif, pergilah ke atas. So ni dapat 40 untuk A axle. Alright. Lepas tu 270. 270 sini. 30. Nah, pergi 30 ke kiri lah. Kiri dah tak muat. Alihkan sini. Berapa pergi 30? So mana pergi 30 situ? Sorry.
30, ini adalah B. Lepas tu 90. 90 pergi minus 30. Mana pergi kiri lagi, tak muat lagi. Alihkan lagi. Cik kan? Okay, so ni B action 30 kan. Lepas tu RX, RY tadi kita dapat. RY tadi 56 kan. 145. Angle berapa? 56. So 56 tak sampai 90 kan. So 56 145. Mana tarik garis 145. So kemana dia pergi? Tembus sini kot. Okay. So then yang ke sini baru awak dapat RX kan. So angle dia ni nanti kena kira kat situ-situ berapa. Right? So dapatlah dekat jawapan tu RX panjang dia ni dapat. Ni panjang ni dapat 170. Okay. Okay, so fx dapat rx multiply dengan omega square. So 170 karena dia milimeter, kilogram milimeter. So kita kena bagi dia 1000. Multiply dengan 10 pi square tadi. Dapatlah dia 168 Newton ya. Fx. Okay. Ada soalan? Ada. Okay, kalau tak ada cukup lah. Nanti recording saya masukkan Ulen saya. Ada yang cuba masuk Ulen saya tak? Saya belum. Dia masa saya transfer dari SEM sebelum ni, dia punya muka depan tu dia tak betul lah. Dia punya muka depan tu tak betul dia punya ni. Nanti saya ubah lah. Nanti saya ni. Buat yang proper sikit. Yang sebelum ni dia cantik muka depan tu ada gyroskop, masuk gyroskop Kalau ni dia masa saya transfer tu saya tak buat dengan proper, dia masuk ke template yang sebelumnya. Okey, kalau tak ada cukup Baik. Alright. Okay. Terima kasih. Masih ada. Alright. Doktor.